الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita dalam bab yang ke-9 ya, bab yang ke-9. Muka surat 111. Bab yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pelajaran kita baru ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Kita sampai kepada bab yang ke-9 ya. Tajuknya wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mengerjakan sesuatu amal, ibadat atau taat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud surah Al-Kahfi ya, ayat 110. Sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu, akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Sadaqallah. Hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaanmu. Ini surah Az-Zumar. Jadi hadis kita pada malam ini akan membicarakan tentang harapan kita dengan Allah yang Maha Kuasa di atas muka bumi ini hari ini, dan insya-Allah harapan kita ini ialah untuk di hari akhirat, terutama sekali di padang mahsyar besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini panjang juga nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Atau kama Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-33 ini menerangkan orang yang mempelajari ilmu agama dengan tujuan mendapat habuan dunia buruk padanya. Urayat, tiap-tiap perbuatan adalah dinilai menurut tujuan orang yang melakukannya. Sesuatu perkara yang dilakukan adalah dua orang dengan tujuan yang berlainan, maka berlainan pula lah nilainya. Kerana
tujuannya yang mendorong seorang itu melakukan sesuatu perbuatan itu. Itu nilai dari segi niat, tujuan. Sebab itu apa saja yang kita buat, niat kita bergantung dengan lillahi ta'ala. Salli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa maksud Tuhan lillahi ta'ala tu? Kerana Allah. Puasa kerana Allah, zakat kerana Allah. Apa saja yang kita buat lillahi ta'ala. Itu maknanya kaitan kita sebagai hamba dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Baik. Ilmu agama. Ilmu agama sebagaimana dia ketahui adalah dari Allah. Untuk menjalankan perintah Allah dan beramal kerana Allah. Ilmu banyak. Ilmu di dunia ini banyak. Belajarlah. Tapi ilmu agama, khususnya agama Islam ini, kita wajib belajar. Ada hadis lain daripada ini mengatakan, Inna dina indallah. Agama Islam itu di sisi Allah ialah Islam. Inna dina indallah Islam. Awaluddin, mula-mula yang mengenalkan agama ini ialah ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur 7 tahun, kita kata budak umur 7 tahun ni dah pandai dah, faham dah. Kita sebagai ibu bapa beri faham kepada anak bahwasanya kita ini, hidup ini ialah dengan kerana Allah, bukan untuk selama-lamanya. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, inna dina indallah awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, kalau kita tak kenal daripada kecil lagi, maka kita tak berkesan beribadat. Nak buat, tak nak buat, tak buat. Sebab kita tak kenal. Kenal Allah, kenal hari akhirat. Nak kenal di mana hari akhirat? Tak nampak, tak boleh rasa. Kita belajar hadis. Kita belajar Al-Quran. Dua inilah saja ahli sunnah wal jamaah memberi arti agama Islam, mengenal Allah dan mengenal akhirat. Ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi pada ilmu agama. Ilmu agama sebagaimana yang disediakan diketahui, ia adalah dari Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah. Mengenal Allah. Menjalankan perintah Allah dan beramal pula kerana Allah. Kita bersedia untuk menjalankan perintah Allah. Nak jalan bagaimana kalau kita tak kenal? Kenal Allah dulu, barulah kita buat perbuatan itu, aktiviti kita itu ialah kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Mengenal Allah maknanya kita kena belajar sifat-sifat Allah. Kalau di istilah dulu sifat 20, sekarang ni orang tak faham mana. Wujud, kidam, baka, mukhalafatu, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Semua itu ilmu kalam. Menuju kepada untuk mengetahui Allah yang Maha Kuasa. Jadi
Kalaulah kita tak kenal Allah, adalah membawa kita ini buat kerja tak sempurna. Menjalankan perintah-perintah pun tak payah. Sebab kita dalam dalam Islam ni ada syariat. Wajib, sunat, harus, halal, haram. Itu maknanya undang-undang untuk kita melaku supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib. Kenapa kita sembahyang? Wajib. Apa wajib? Tak boleh tinggal. Wajib pada syarat. Sembahyang ini wajib. Ya. Oleh itu, seseorang menuntut ilmu agama hendaklah membersihkan hatinya supaya ilmu dan amal yang diusahakan sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Kita buat kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Sembahyang kita katakan. Sembahyang ini wajib, tak boleh tinggal. Kalau kita buat, maknanya Tuhan balas pahala. Kita tak nampak pahala. Pahala itulah yang membawa kita niat keikhlasan tadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sembahyang saja. Apa saja aktiviti kita buat niat kerana Allah itu dapat pahala. Yang kita terima bila? Di hari akhirat, di pada mahsyar itu. Bahkan di dalam alam barzah lagi kita dah terima dah. Tapi tak tahu lama mana nak sampai pada mahsyar pula tu. Itu banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu dengan tak boleh nak lihat dan tidak boleh nak tahu dengan kehendak kita, perasaan kita sendiri. Sebab tu kita melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu supaya menuntut ilmu agama adalah membersihkan hati supaya ilmu dan amal yang diusahakan itu sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa orang yang menuntut ilmu agama untuk mendapat habuan dunia semata-mata, maka ia bukan sahaja tidak memasuki syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Allah, mencium bau pun tak dapat. Kerana orang yang demikian telah menyeleweng agama dan telah menjualnya agama dengan habuan-habuan dunia. Oleh itu, sudah selayaknya ia menerima balasan yang seburuk-buruknya. Ini Allah suruhlah. Nak sampai pada belajar agama. Disebut agama. Apa ilmu segala pun yang kita belajar ini, tujuan kita untuk kita tahu di dunia ini mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita belajar, aku belajar ni nak sampai pada MA, BA, MA, PhD, lepas tu nak niat nak jadi begini. Tak payah niat. Belajar sungguh-sungguh kerana Allah. Bila kita sampai pada PhD contohnya, benda tu syarat dah ada, terimalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu niat maknanya. Tapi kalau niat nak jadi pensyarah, nak jadi kaya, nak jadi di dunia ini, maka tidak. Letak niat kita itu. Ini susah nak faham tentang cara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat habuan akhirat itu adalah
Kena berhati-hati. Ya? Kalau tidak, mengikut sarahan hadis ini, tidak masuk surga, bahkan tidak cium baunya. Kerana orang yang demikian telah menyeleweng agama dan telah menjual dengan habuan dunia. Oleh itu, sudah selayaknya ia menerima balasan yang seburuk-buruknya. Dalam pada itu, janji balasan buruk tersebut dalam hadis ini tidak ditimpa kepada orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini tidak ditimpa kepada orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, kemudian ia berurih habuan dunia. Sebagai nikmat pemberian yang disegerakan Tuhan kepadanya, maka orang yang demikian tidak dikeji oleh syarak. Menuntut ilmu agama, menuntutlah apa saja ilmu di dunia ini, contohnya dengan ikhlas, kemudian ia berurih habuan dunia. Boleh makan gaji, boleh menjadi macam-macam lah dengan ilmu dia itu, sebagai dia ingat nikmat pemberian disegerakan Tuhan kepadanya. Itu nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan, dia terimalah. Itu nikmat Tuhan, dianugerah Tuhan. Maka orang yang demikian tidak dikeji syarak, kerana ia tidak menyeleweng agama Allah dari tujuan yang sebenarnya. Oleh sebab itulah kita dengan Allah ni sentiasa sebut Bismillah. Apa saja yang kita dapat, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Dengan kalimah Bismillah itulah membawa berkat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari pergi ke Taif, dia makan buah tamar diberi oleh orang Kristian, dia sebut makan Bismillah. Dia kata tak biasa dengar Bismillah ni, apa sebut ni? Dengan sebut Bismillah itu, kawan Kristian di Taif itu memeluk agama Islam. Begitu juga kita. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni suruh arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sebut nama Allah. Maka kita pun sebut nama Allah sentiasa. Bismillah. Nak makan Bismillah biasalah, tapi ingat dengan nama Allah itu rezeki itu. Bismillah. Nak bangkit Bismillah. Nak tidur Bismillah. Baca, ada yang mengatakan baca 21 kali. Sebab kita tidur kita tu masalahnya separuh mati dah. Roh tu naik ke langit, naik ke atas, tak tahu. Lepas tu bangkit lagi mari. Alhamdulillah ahyana, hidup lagi ba'da amatana, selepas tidur. Itu doa. Baca Bismillah 21 kali. Baca Fatihah. Baca ayat kursi. Baca Fatihah tadi. Maka insya-Allah kita membawa berkat tidur kita itu bangkit bagi esok. Alhamdulillah. Ahyana. Hidup lagi. Lepas tu duduk sekejap. Duduk sekejap. Nabi kata, baca doa, Allahumma inni a'udzubika daifid dunya wa daifil hasyar. Allah, ya Allah, aku minta berlindung daripada sepik dunia. Sepik dunia ni bagaimana? Harta banyak pun tak seronok. Jadi itu, jadi ini, macam-macam. Jadi, bala mari. Itu benar sepik. Tak, tak seronok hidup. Supaya dia kata-kata, Nabi kata, Wazaikul hasyar, dan sepik di padang mahsyar. Di padang mahsyar tak ada siapa yang nak tolong kita. Anak ke,
isteri ke, ayah, ibu tak ada. Kita semua. Maka Allah, bila lagi ni nak masuk surga, bila lagi ni, bila duduk soal begitu. Itu sempit. Maknanya nak ke syurga. Seolah-olah begitu. Kalau itu, Nabi sentiasa doa ni. Pendek ni. Allahumma inni a'udzubika daikid dunia. Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung daripada sempit dunia. Dan juga sempit di padang mahsyar. Apa? Ya. Jadi sempit dunia ini susahlah, susah. Banyak kena bala dan sebagainya. Itu memang kesusahan di dunia ini tempat kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu sebut banyak sabar dalam Quran. Allah bersama orang sabar. Baik. Jadi dalam pada itu, janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini tidak ditimpa kepada orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Kemudian ia berurai habuan dunia sebagai nikmat pemberian yang disegerakan Tuhan kepadanya, maka orang yang demikian tidak dikeji oleh syarak. Kerana ia tidak menyeleweng agama Allah daripada tujuan yang sebenar. Belajar dengan tulus ikhlas. Dapat Tuhan bagi, berjaya dia sehingga sampai ke luar negeri dan sebagainya, maka dia dapat jadi guru, dapat jadi mufti, dapat macam-macam lah. Maknanya kalau syarat dah cukup, maka alhamdulillah, tak ada apa. Jadi mengenai hal ini, mengenai hal masalah perbuatan kita dengan urusan kita jihad itu, maka Imam Al-Ghazali kata, Imam Al-Ghazali mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali dan alim ulama yang lain telah membahagikan penuntut ilmu itu ada 3 bahagian. Penuntut ilmu itu kepada 3 bahagian. Penuntut ilmu itu kepada 3 bahagian. Apa dia? Imam Al-Ghazali kata, pertama, orang menuntut ilmu itu kerana Allah. Dan untuk keselamatan pada hari akhirat. Maka ia adalah dari orang-orang yang berjaya. Menuntut ilmu, dia tak sebut menuntut ilmu apa ni. Tadi kita dah bincang masalah menuntut ilmu agama. Imam Ghazali kata, menuntut ilmu itu kerana Allah. Belajarlah apa saja ilmu kerana Allah. Dan untuk apa? Untuk keselamatan hari akhirat. Ingat akhirat. Ya? Maka ia adalah dari orang-orang berjaya. Percaya kepada Allah, percaya pada akhirat, rukun iman itu, 2 perkara ni amat-amat penting. Yang 3 lagi, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya pada qada-qadar itu. Yang 2 ni amat-amat penting. Kita mesti faham. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, menuntut ilmu kerana Allah untuk keselamatan hari akhirat. Maka ia adalah dari orang-orang berjaya. Maka ia adalah dari orang-orang yang berjaya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan, kebesaran, harta kekayaan. Dalam pada itu, ia menyedari akan tujuannya yang buruk. Itu orang yang demikian, jika ia bertaubat dan menyelamatkan diri daripada perbuatannya yang salah itu, maka ia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya. Itu yang kedua. Ya. Menuntut ilmu untuk apa? Untuk mendapat kemuliaan. Dia nak orang hormat, begitu contohnya. Untuk dapat kebesaran, untuk banyak harta, contohnya. Dan pada itu
dia sedar akan tujuannya buruk tu. Jadi orang begitu, jika ia bertaubat, jika ia bertaubat, menyelamatkan dirinya, dia daripada perbuatan yang salah itu, maka ia akan masuk dalam golongan orang-orang berjaya. Berjaya juga. Ya, dapat ilmu banyak. Boleh tu, boleh buat tu, boleh buat ni. Kemudian orang hormat dan sebagainya, tapi dia insaf di samping itu dia taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dalam golongan orang berjaya, orang yang baik juga begitu. Kerana orang bertaubat daripada dosanya akan menjadi ia sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Contoh beginilah. Kita tiap-tiap hari semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu ni, Nabi kata, ada hadis kan? Anda tak ingat. Dia bermaksud, sepertilah kita buat rumah di tepi sungai. Ya? Nabi kata, tiap-tiap hari, 5 kali sehari itu, kita nak naik rumah kita, kita basuh kaki, basuh mandi dan sebagainya, bersih. Lepas tu, duduk dalam rumah, pergi ke mana-mana, buat kerja dan sebagainya. Balik petang, mandi pula. Tengah sampai 5 kali sehari. 5 kali sehari yang kita semayang ini, maknanya dosa-dosa kecil kita terhapus. Allah hapus. Nabi kata. Jadi oleh sebab itu, kita orang solat kerana Allah tadi, buat kita kerana Allah tadi, maka Allah ganti dengan memberi ganjaran kepada kita bersih. 5 waktu rupanya pahala dengan 50 waktu. Itu dalam Isra Mi'raj disebut. Itu nak sebutnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wajib 50 waktu tak kerja apa. 20 minit semayang, 20 minit semayang. Saya nak dapat 50 waktu. Sebab itu Nabi Isa nasihat kepada Nabi kita. Umat kau tak larat, tak kuasa nak buat. Mintalah Tuhan. Jadi Tuhan, Nabi pun minta sekali, 2 kali. Tuhan bagi kemudahan sehingga sampai 5 waktu. 5 waktu yang kita buat ini, ada hadis yang kata pahala seperti 50 waktu juga. 5 waktu itu, alhamdulillah. 50 waktu ya. Itu orang yang kedua. Orang yang kedua tadi. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya akan menjadi ia sama seperti orang yang tidak berdosa. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Tak banyak, tak berapa kelimah saja. Lebih-lebih lagi kita sembahyang tahajud. Bangkit malam sembahyang tahajud 2 rakaat. Lepas sembahyang tahajud kita baca apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 100 kali. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi 100 kali. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, selawat malaikat. Allahumma salli ala, selawat yang paling ringkas sekali 100 kali. Allah pun kita dapat pahala dan dosa kita terhapus. Lepas pada semaya apa tu? Lepas pada kita sembahyang tahajud malam. 300 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, li abi wa ummi 100 kali. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang 300. Buatlah insya-Allah. Masa kita tak boleh bergerak, tak boleh apa ni. Kalau tak boleh bergerak tak ada. Itu yang kedua ya. Dan jika ia mati sebelum bertobat,
adalah ditakuti ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Su'ul khatimah ni maknanya kita tak sempat taubat apa yang kita buat. Tiba-tiba mati. Jadi kita tak nak begitu. Kita nak supaya kita dalam husnul khatim. Husnul khatim ni bagaimana yang kita hajat nak? Supaya kita selalu mulut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap hari itu ulama buat hari daripada Isnin, daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia ada benda-benda yang kena ulama mengaturkan susun kita apa ni? Melafazkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari ini hari Ahad, ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, ya hayya qayyum. Hari Jumaat, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Itu susunan yang disusun oleh ulama. Ya, benda yang sikit saja, tapi kita tak buat. Bila kita buat, pahala itu kita nampak. Tak nampaklah di sini. Di hari akhirat. Di hari akhirat besok. Sebab itu, dekat kita dengan Allah sana, apa aktiviti kita dengan Allah lillahi ta'ala, pahala itu, itulah modal di hari akhirat. Hari ini modal wang ringgit. Ada wang banyak, boleh beli apa saja. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada wang, hak kita ada wang ni sedekah. Banyak. Sedekah banyak kepada orang yang tak ada wang. Dapat pahala banyak. Contohnya begitu ya. Yang ketiga tengok. Mengenai hal apa nama ni? Imam Ghazali ini sebut tadi. Yang ketiga dia kata apa? Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mendapat harta. Mendapat harta kekayaan, mendapat pangkat kebesaran dengan menyangka bahawa ia mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana ia berlagak seperti alim ulama pada pakaian, tutur kata, maka orang yang demikian adalah dari golongan yang binasa. Kerana ia dihalangi oleh bertaubat, oleh sangkaan bahawa ia berada dalam jalan yang benar. Ada juga jenis orang macam ni. Tujuan dia dapat harta banyak, pangkat besar. Bila ia mempunyai kedudukan yang di sini, di sisi Allah, kerana ia berlagak seperti alim ulama, berpakaian, bertutur kata, maka orang yang demikian adalah dari golongan yang binasa. Kata Imam Ghazali. Kerana ia dihalangi dari bertaubat. Tak kira lah. Boleh yang demikian, ia adalah berdasar di atas jalan yang benar. Pendeknya, orang menuntut ilmu dikehendaki menuntut niat dengan tujuan pada tiap-tiap masalah secara khusus atau satu persatu atau secara umum, bahawa ia mempelajari ilmu itu ialah untuk menunaikan fardu ain. Menunaikan fardu ain yang ditanggungnya untuk kewajipan dirinya sendiri. Dan yang lebih dari itu adalah diniatkan untuk disampaikan kepada orang ramai sebagaimana fardu kifayah. Dan janganlah diniatkan sebagai perkara sunnah. Kerana pahala perkara yang difardukan adalah lebih besar daripada itu. Apa pula ni? Kita belajar, niat tujuan kita belajar tiap-tiap masalah secara khusus, satu persatu, secara umum juga, secara umum kita belajar ilmu itu untuk menunaikan fardu ain, untuk kita nak amalkan diri kita sendiri. Kita nak amalkan pada diri kita sendiri. Sesudah kita amal pada diri kita sendiri dalam ilmu yang kita faham tadi,
maka ditanggung pula untuk kewajipan diri sendiri yang lebih daripada itu. Apa? Hanyalah diniatkan untuk sampai kepada orang lain pula. Sampai kepada orang ramai pula. Itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Belajar Quran. Pandai baca Quran. Pandai tajwid. Maknanya pandailah Al-Quran. Kena ajar orang. Kalau dalam satu kampung itu tak ada orang pandai Quran, tak ajar Quran, maka berdosa kampung itu. Itu fardu kifayah. Seperti kata-kata sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu apa namanya? Fardu kifayah. Sembahyang tu imam tu seorang dua cukuplah. Tapi bila sembahyang ramai, maknanya dapat pahala banyak pada si mati itu. Begitu juga kita belajar. Bila kita belajar pandai, contohnya satu dari Quran tadi, kita dah pandai baca dah Quran, tiap-tiap hari baca Quran, ajar diri kita, ajar anak buah kita. Kalau boleh, ratakan lagi, ajarkan anak jiran-jiran kita. Itu tanggungjawab. Kalau tidak, jadi berdosa kampung itu. Ya. Kok yang boleh sikit sebanyak ilmu yang kita dapat dengan kita belajar itu, kita bagi orang. Bukan sunat ini. Dia kata bukan sunat. Kerana pahala perkara yang diperlukan itu adalah lebih besar daripada itu. Itu dikata pahala lebih besar daripada itu. Yang demikian itu juga hanyalah ia menuntut ilmu, niat, tujuan dengan ilmu yang diajarkan itu akan mendapat mencapai jalan yang menyampaikan faedah kepada segala lapisan masyarakat. Dengan perkataan murid-muridnya. Murid-muridnya kepada murid-muridnya. Meliputi ilmu dan ilmu yang diterus menerus hingga hari-hari kiamat. Allah besarnya nilai ya. Kita ajar anak contohnya. Anak dah pandai dah. Baca Fatihah sembahyang tak tinggal, baca Quran. Ajar orang lain lagi. Jadi murid kita, dia pun pandai. Murid kita tu jadi guru pula. Ilmu yang kita ajar kepada dia, dia pergi ajar kepada orang lain, kita juga dapat pahala. Nampak? Ya? Jadi ada kait mengait di antara satu sama lain. Niat kita kerana Allah untuk kita menyampaikan perkara yang baik ini. Bukan sunat, maknanya perkara ini arti fardu. Ya, tanggungjawab itu adalah lebih besar daripada itu. Guru sekolah lah kita kata. Kita jadi guru sekolah. Murid tak pandai baca. Baca Fatihah pun tak pandai. Tapi daripada semasa ke semasa, daripada umur 6, daripada umur berapa tahun? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 tahun tu. Dah 7 tahun tu, darjah 6 dah, pandai semua dah. Pandai menulis, pandai baca Fatihah, pandai sembahyang. Kita ajar dia. Maka dia pandai, disebab kita itu, dia jadi besar. Masuk sekolah menengah, hingga sampai tua, dia ajar orang pula, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Maka pahala-pahala itu kita dapat tengok di hari akhirat. Demikianlah juga hanyalah kita menuntut ilmu, niat, tujuan untuk. Demikian juga hanyalah yang menuntut niat, tujuan untuk menyikat dirinya daripada melakukan maksiat dengan berlaku taat kepada Allah, dan juga menyikat dirinya daripada perkara yang sia-sia dan merugikan. Jadi niat kita menuntut ilmu ni, kita tahu. Bila kita tahu halal haram, tujuan tu, maka kita halal kita buat, haram kita tinggal, contoh gitu, untuk menyikat dirinya daripada melakukan maksiat dengan berlaku taat kepada Allah. Menyikat diri daripada perkara yang sia-sia dan merugikan. Kata Imam Al-Qarafi, menurut Imam Al-Qarafi, satu ulama tadi, Imam Ghazali, sesiapa yang mengajarkan ilmu kepada orang ramai dengan tujuan hendak menjadi orang yang masyhur dan terpuji, maka
perbuatan dia demikian tidak menjadi sebab untuk ia dipulaukan dengan tidak diambil ilmu yang disampaikannya. Itu kalau dia tujuan begitu. Tujuan dia nak mencapai orang masyhur, menjadi orang masyhur, terpuji. Maka mengikut Imam Al-Ghafani, maka perbuatan itu yang demikian itu telah menjadi sebab untuk ia dipulau dan tidak diambil ilmu yang disampaikannya. Tak payahlah. Kalau nak ajar orang jadi hebat dan sebagainya, niat dia begitu, mengikut imam ni kata tak payah terima ilmu dia begitu. Ya? Okey. Tengok satu hadis lagi insya-Allah. Boleh kot. Dan sebagainya. Hadis yang ke-34 dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilmu liyujariya bil ulama aw liyumariya bil syufaha aw yasrifa bil wujuhun nas ilai adkhalahu Allahu nar au kama qala. Dari Ka'ab radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan bermegah-megah menandingi alim ulama dengan ilmunya itu, dengan tujuan bertengkar, bertegang urat dengan orang-orang yang jahil dengan ilmunya itu, dan ataupun dengan tujuan menarik orang ilmu itu terhadap perhatian orang ramai, memujinya, nascaya Allah akan memasuk ia ke dalam neraka. Ini pun hebat. Menuntut ilmu supaya jangan bertujuan selain daripada mentaati Allah serta mendapat kekeradaannya. Hadis ke-34 di menuntut ilmu supaya jangan bertujuan selain daripada mentaati Allah serta mendapat kekeradaannya. Itu menuntut ilmu mendapat kekeradaannya. Huraian. Hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa 3 perkara yang tidak patut dijadikan tujuan bagi menuntut ilmu agama. Disebut ilmu agama sini ya. Bermegah-megah menandingi alim ulama. Duk menuntut ilmu, lepas tu duk bermegah-megah menandingi alim ulama. Duk banding ni alim, ni tak alim dan sebagainya. Soalan Nabi itulah. Itu satu. Yang kedua, bertengkar dengan orang-orang jahil. Ada ilmu sikit, buat hukum macam-macam, lepas tu berkelahi. Itu yang kedua. Yang mendapat pujian orang ramai. Menuntut ilmu supaya orang puji. Mendapat pujian orang ramai. Jadi sesiapa menjadi salah satu daripada 3 perkara yang tersebut sebagai tujuan dan dalam mempelajari ilmu agama, maka amalah buruk balasannya. Kerana sikap tujuan yang demikian bukan sahaja merosakkan diri sendiri, bahkan juga membuat kerosakan kepada agama Allah yang membuat orang yang dibawa oleh Rasulnya. Rusak kalau ada tiga perkara ni. Jadi kejadian yang demikian dapat disaksikan di mana-mana, ada di antara orang yang mempelajari ilmu agama tetapi perbuatan memburukkan Islam. Ada pula yang beramal menurut ilmu dan ajaran Islam yang dipelajarinya kerana amal bakti itu bukan menjadi tujuan. Padahal tujuan yang tunggal bagi menuntut ilmu agama itu ialah untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya. Itu tujuan yang sebenarnya. Jadi niat elok-elok. Ajar anak-anak kita ni dah dewasa dah, habis dah peringkat belajar. Peringkat belajar di sekolah, di universiti tak ada lah. Cuma niat itu mesti. Kita akhir kali Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam zahir. Islam ni zahir. Pergerakan kita, aktiviti kita nak buat apa dan sebagainya itu mengikut Islam, mengikut lunas-lunas Islam. Lepas tu iman. Iman ini dalaman hati. Hati kita ni raja mengikut Imam Ghazali. Urusan di sini. Islam tu pergerakan, pemikiran, kata gini, hati kata ya, saya buat. Ihsan, ikhlas, keikhlasan itu. Bila cabut 3 ini, menjadilah kita manusia yang bertakwa. Manusia bertakwa itu apa pula? Manusia yang bertakwa ini manusia yang sebenarnya takut kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang
Allah larang. Ketubah jemaat menjadi rukun ketubah. Suruh kita ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kita mati dalam agama Islam. Jadi bila tiga ni ada, marilah takwa itu. Sifat takwa. Sifat takwa itu lahir daripada dalaman diri kita masing-masing. Ini. Ya. Inilah modal kita untuk kita menuju hari akhirat. Modal kita untuk hari akhirat. Jadi kita bersedialah bekal sini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekalah sini. Perbekalan itu apa dia? At-taqwa. Sifat takwa itu. Jadi tadi kita baca dah hadis-hadis tadi, kita belajar ilmu untuk diri kita, untuk orang lain, dan kita amal dan sebagainya itu. Faham pula apa dia Islam, apa dia iman, dan apa dia ihsan. Tiga perkara ini. Bila kita gabung ketiga perkara ini, maka kita faham ini, menjadilah seorang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, masa pun dah habis dah. InsyaAllah kalau ni hadis panjang lagi ni 35 ni. Berkaitan dengan belajar juga ni. Berkaitan dengan hari kiamat. Okey. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah baca ayat wal asr. Subhanakallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi'u ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma fis ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa 'afatan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa al-'afab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.